بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 147. Muka surat 147. Kita masuk satu bab baru, bab majaa fi tarki at-taraffu'i fi thiyab tawadhu'an lillah. Itu bab yang datang pada menyatakan meninggalkan tinggi pada pakaian. Kita nak tengok satu tajuk malam ni, di mana dalam tajuk ni dia nak beritahu dekat kita, Islam suruh kita belajar hidup sederhana walaupun kita mampu hidup mewah. Begitu. Islam suruh kita belajar hidup sederhana walaupun kita mampu untuk hidup mewah. Kita mampu pakai pakaian mahal, kita pakai pakaian biasa. Begitu. Ketahuilah saudaraku, adalah bertinggi-tinggi pada pakaian itu ialah adat yang tidak bagus dan tidak terpuji pada syarak. Berlebih-lebih pada pakaian, kan? Necktie saja harga 3,500 ni. Oh, jangan buat terkejut, ada orang pakai mahal pada tu, kan? Oh, kita dengar necktie 3,500, contoh pun bagilah menasabah kita kata. Tak. Ada tie harga sampai belah-belah ribu. Satu tie aja belah-belah ribu harga. Kita tu pakai hati 13.50, kan? Jadi kita dengar 3,500, kita kata tak menasabah. Kan? Jadi meninggalkan benda ni yang terlampau-lampau mewah ni terpuji pada agama, dia kata. Maka iaitu kerana melebihi seseorang pada pakaian itu akan seorang yang lain pada eloknya dan tinggi harganya. Itu bagus. Kita jangan lebih daripada orang lain, jangan lebih sangat daripada orang lain. Sampai nampak lagi dengan bumi, enggang dengan pipit, tayar dengan magat ke apa? Macam orang buat contoh tadi. Jadi nampak jauh sangat. Tayar dengan magat scrambler tu jauh sangat jadi. Jangan sampai lagu tu. Dan yang terpuji pada syarak ialah meninggalkan pakaian yang harga tinggi itu dan hanya ambil pakaian yang pertengahan dan beradat pada orang-orang ramai memakainya. Pakai lagu orang lain pakainya. Begitu. Tak usah lebih pada orang lain. Pakai macam mana orang lain pakai. Macam tu aja. Begitu. Maka memperbuat yang demikian itu, jikalau dengan merendah diri pada Allah dan tidak mau bermegah diri, maka ialah disuruh oleh syarak kita. Kalau kita buat tu dengan tujuan tak mau nak megah diri, yang ni dapat pahala. Kalau buat macam tu dengan tujuan nak megah diri, ada juga, tuan-tuan, ada juga. Dia saja pakai bagi serobah-serobah dengan tujuan nak megah diri. Nak begah, nak bagi orang kata, ambo tengok ni tawaduk sungguh. Ada juga orang macam tu. Dia tak pakai elok-elok, tapi dia pakai ni, dia pakai sampai jadi nampak serobah-serobah sungguh. Tujuan dia pakai tu bukan nak merendah diri, tujuan nak tinggi diri juga. Pokoknya maksud dia apa? Maksud dia nak supaya orang kata dia tawaduk. Tak mau juga. Nampak tak? Yang ni yang kata niat kita tu penting. Kalau kita ada duit, kita mampu beli baju mahal-mahal, tapi kita beli baju lagu orang biasa pakai. Kita buat macam tu dengan tujuan nak merendah diri. Bukan dengan tujuan supaya orang puji kata kita ni merendah diri, tapi dengan tujuan supaya memang kita ni nak merendah diri. Itu cantik. Tapi kalau buat dengan tujuan supaya orang kata kita merendah diri, tak mau pula lah.
Inilah yang agama kata wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu ialah yang pertengahan. Bukan senang kita nak tiun diri kita nak pergi duduk kat tu, bukan senang. Dalam keadaan iblis duk ada pada setiap jalan darah manusia ni, kita nak tiun diri kita nak duduk kat tu, bukan senang. Begitu. Dan dapat balas yang baik daripada Tuhan. Sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi, kata dia an Muaz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka al-libas tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alayhi da'ahu Allah yawm al-qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman sya'a yalbasuha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Muaz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, siapa-siapa yang meninggal ia akan pakaian megah-megah dan pakaian tinggi-tinggi harga itu kerana merendah diri bagi Allah, padahal dia berkuasa atasnya, dengan sebab pakaian yang megah-megah dan tinggi-tinggi harga itu ada padanya, nescaya menyeru akan dia oleh Allah pada hari kiamat atas segala kepala manusia dan malaikat di sana, yakni diseru Allah di hadapan orang yang ramai-ramai pada hari kiamat itu bahawa hendak bagi pilih akan dia memakai daripada mana-mana pakaian iman, yakni pakaian syurga yang dikehendakinya memakainya. Itu dia. Nabi kata, siapa yang dia ada kemampuan, ada duit, ada ringgit, kaya raya, saja tak mau nak pakai baju mahal-mahal semata-mata kerana dia tawaduk kepada Allah, di hari kiamat esok Tuhan panggil dia di depan manusia di padang mahsyar. Tuhan panggil dia, Tuhan suruh dia pilih pakaian iman, hak mana dia suka Tuhan bagi kat dia. Begitu kata At-Tirmizi. Ini hadis hasan. Satu lagi hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya. Kata dia an rajulin min abna'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an abihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka lubsa thawbi jamal wa huwa yaqdiru alayhi qala Bishr ahbasuhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadu'an kasahu Allahu khulal karamah. Diriwayatkan daripada seorang laki-laki daripada anak-anak sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada bapa dia radhiyallahu anhu, kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggal ia akan pakaian yang bagus-bagus, padahal berkuasa ia atasnya membelinya ataupun ada di sisinya. Maka kata Bishr, aku ingat akan dia bersabda ia ditinggalkan itu kerana rendah diri kepada Allah, nescaya dipakaikan oleh Allah di negeri akhirat kelak dengan pakaian yang mulia-mulia dan pakaian yang hebat-hebat. Sama macam hadis tadi. Dia mampu saja tak mau nak tunjuk kemampuan dia dekat orang. Sebaliknya dia tunjuk dia satu orang yang sederhana. Di hari kiamat esok Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan kepada dia pakaian yang hebat-hebat. Begitu. Masalah memakai pakaian tidak cantik dipuji oleh syarak jikalau dengan niat yang betul. Nampak tuan-tuan? Dia pergi sangkut tentu. Memakai pakaian yang tidak cantik dipuji oleh syarak. Agama puji orang yang pakai orang yang pakai lebih kurang ni dengan syarat. Dia kata dengan syarat niat mau betul. Seperti niat tak mau bermegah-megah dan tak mau berelok-elok rupa di hadapan makhluk, ataupun tak mau berlawan segak akan pakaian. Itu niat yang betul. Dia tak mau menunjuk. Dalam bahasa kitanya kata tak mau menunjuk. Dia kalau nak pakai lebih pada hak orang duk menunjuk pakai tu, dia boleh pakai, tapi dia tak mau menunjuk. Tentu pernah tengok
Presiden CAP, Presiden CAP, Persatuan Pengguna Pulau Pinang, Presiden dia SN Idris tu jutawan. Belum pernah jumpa dia. Kalau jumpa tak tahu kata dia jutawan. Sentiasa jumpa bila pun dengan baju Melayu, dengan kain pelikat, dengan capat. Macam tu aja, jumpa bila pun tak pernah jumpa dia pakai macam mana orang yang ada duit juta-juta, tak pernah. Bila pun jumpa dia baju Melayu, pakai kain, pakai capat, pakai kepiah selai. Itu aja. Dah biasa dah, hidup dia dah biasa dah, macam dia tak erti nak pakai lagu lain tu, dia tak erti. Nampak? Tawaduknya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kita duduk jumpa banyak yang buat kemas, duit tak ada. Dia duit ada banyak. Kita tengok sebenarnya tak ada apa. Dia betul. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kita bermula dalil yang menunjukkan atas terpuji yang demikian itu ialah hadis-hadis yang dahulu ini dan hadis-hadis yang akan datang. Jadi kita banyak hadis yang Nabi sebut tentang benda ni. Nabi nak suruh kita orang Islam ni tak semenunjuk. Begitu. Di antaranya dia kata an Abi Umamah bin Sa'labah al-Ansari wasmuhu Iyas radhiyallahu anhu qala. Abi Umamah bin Sa'labah al-Ansari ini nama dia sebenarnya Iyas. Zakara ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman 'indahu ad-dunya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasma'un innal bazzazah minal iman, innal bazzazah minal iman, yakni at-tafahul. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil orang dengan nama Abi Umamah bin Sa'labah al-Ansari, dan nama dia yang sebenar ialah Iyas radhiyallahu anhu. Kata Abu Umamah, telah disebut oleh beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari di sisi Nabi akan dunia. Satu hari Nabi duduk dengan sahabat-sahabat. Mai satu orang duk cerita ke Nabi ni, duk cerita benda yang berkaitan dengan dunia. Duk cerita dia masuk tenda tu tak dapat, duk cerita dunia yang ni tu zaman tu tak ada tenda apalah. Tapi maksudnya bercakap tentang soal dunia. Dua abang kata kontrak tu, dua abang kata syarikat ni kawan ni nak beli, abang cerita dunia. Bila duk bercakap di sebelah Nabi pasal dunia ni, maka sabda Nabi SAW, mengapa tidak mendengar sekalian kamu? Mengapa tidak mendengar sekalian kamu akan sabda aku? Nabi kata, ala tasma'un, ala tasma'un. Nabi kata, hampa ni tak dengar ke? Yang aku duk bercakap selama ni sampai kering rengkung duk bercakap kat hampa, apa tak dengar ke apa yang aku cakap? Itu maksud dia. Nabi duk bercakap pasal akhirat, Nabi duk bercakap pasal kita kena tingkatkan ibadat, Nabi duk bercakap kalau kita buat apa pun atas dunia, mestilah hak kita buat ni menjurus kepada kesenangan akhirat. Bukan Nabi tak lagi menjaga, tapi Nabi ingatkan kalau nak menjaga, jangan lupa benda-benda yang ada kaitan dengan akhirat. Menjaga, untung besar, ingat nak tolong orang. Menjaga, untung besar, ingat nak bantu Islam. Menjaga, bila untung besar, jangan lupa diri, jangan sampai tak sembahyang. Menjaga, bila untung besar, jangan guna duit keuntungan untuk nak membinasakan Islam. Ini agama, bukan agama tak bagi menjaga, bukan agama menentang pembangunan, bukan agama tak mau buat apa-apa benda yang berbentuk keduniaan, bukan agama tak bagi, bukan agama larang, tapi agama mau buat apa pun matlamat dia untuk akhirat. Ini main cerita pasal dunia, semata-mata dunia, tak ada sangkut langsung dengan akhirat. Nabi bila dengar macam tu, Nabi fadak. Nabi kata, ala tasma'un, ala tasma'un. Nabi kata, hampa tak dengar ke yang aku duk habang selama ni? Hampa tak faham ke apa yang aku duk terang selama ni? Nabi kata, yang ni hendaklah dengar akan sabda aku ini. Nabi kata, dengar apa yang aku kata, bahawasanya tidaklah berhias pada pakaian itu daripada iman. Nabi kata, di antara benda yang aku duk ingat dekat hampa ni, pakai ni jangan lebih-lebih. Nabi kata,
Kalau sekiranya hampa jaga pakaian hampa tak sampai berlebih-lebih, maka jaga tu sebahagian daripada iman. Nabi kata bahawasanya tidak berhias pada pakaian itu daripada iman. Nabi kata kalau berlebih-lebih, itu dah luar daripada iman. Yakni memakai dengan pakaian buruk itu terpuji pada syarak, kerana tidak mendatangkan ia akan membesarkan diri. Itu maksud dia. Sombong ni agama tak mau. Itu cerita dia. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah azza wa jalla yuhibbu al-mutabazzil alladhi la yubali ma labis. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, bahwasanya Allah azza wa jalla suka dia akan orang yang tidak suka bersegak-segak, yakni yang tidak peduli ia akan apa yang dipakainya. Serupa macam hadis tadi juga, Allah Subhanahu wa taala suka kalau orang tu bersikap sederhana, tak berlebih-lebih dalam apa juga hal. Masalah memakai pakaian kasar itu harus dia. Dan jikalau diniatkan turut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi tawaduk akan diri, dapat pahala. Kita pakai pakaian kasar. Maksud pakai kasar, pakaian yang tak selesa bila pakai. Dulu, zaman dulu bila mengaji pondok, budak-budak pondok, tu guru pondok suruh tidur atas banyak. Kan? Nak bagi tak selesa. Bukan tak boleh beli bantai, kabu apa dia aja. Bukan tak boleh nak beli bantai kabu. Tapi tu guru dulu dia suruh tidur atas buah nyok. Buah nyok tu bagi pepeh tu buat jadi bantai tidur. Tujuan dia apa? Nak bagi tak selesa. Bila tak selesa, tidur dia mudah jaga. Bila jaga, sembahyang sunat. Satu. Yang kedua, buah nyok tu dia kecil. Bila pusing sikit, kepala jatuh dia lantai. Pum kata, jaga bangkit, boleh mengapai pelajaran. Itu tujuan dia. Anak kita lah. Kan? Allahu Akbar. Tak tahu nak apa. Kan? Anak kita lah. Bagi mengaji sekolah agama. Daripada abang kata tak ada kerja pula lah ni. Anak kita lah. Kita pergi mengaji sekolah agama. Sampai ke sudah, habis 3 kali 5 apa semua, dapat Pak Senawi pun dapat tak boleh apa budak dia ni. Nampak nak jadi rockers pula. Kena cari tang mana silap dia. Nak kena cari tang mana silap dia. Kita bagi anak kita mengaji sekolah agama, dia jadi rockers. Balik tengok kepala lagu duk kikis satu macam ya. Kita pun tengok dia bersaya. Jadi duk fikir balik bincang dengan orang rumah ni, kita anak kita ni kita hantar pergi pondok. Awak dia balik jadi lagu ni ke? Kepala lagu nak biji Muqtan Masam, lagu mana apa. Jadi lagu tu dia tak mau nak jadi lagu macam kita mau tu, dia tak mau nak jadi. Nampak? Kena cek balik. Dia banyak tempat. Dia ada banyak tempat duk sangkut ni. Kita pun ada sangkut, sekolah pun ada sangkut, pihak berkuasa kerajaan pun ada sangkut. Dia ada banyak tempat dia buat sangkut ni. Maka akhirnya kita tidak boleh melahirkan golongan yang ada ilmu. Begitu. Dia kata maka pakaian kasar itu dan makanan yang kasar itu ada belaka diperbuat oleh Nabi SAW. Nabi sendiri dia pakai baju kasar ni. Walaupun luar dia nampak pakai kamis, pakai elok, tapi dalam ni Nabi pakai baju kasar. Baju hak jenis rami, jenis kasar ni. Bila pakai dia tak membawa keselesaan. Pasal apa? Pasal Nabi melihat dunia ni bukan matlamat dia. Nabi melihat dunia ni sebagai jambatan saja untuk nak jemerang pergi ke sebelah sana. Sebelah sana akhirat yang bertunggu kita. Maka di dunia tidak perlu terlalu selesa. Tidak perlu terlalu selesa. Kerana terlalu selesa boleh menyebabkan kita keciciran agama. Begitu. Sebagaimana datang khabar di dalam hadisnya begini. Dia kata an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala khashina wa labisa khashina, labisa suf wa ihtazal khusuf. Qila lil Hasan mal khushnu? Qala ghalizu sya'ir. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسيغه إلا بجرعة من ماء
Diriwayatkan bersama sahabat Nabi SAW. Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW memakan dia akan yang kasar-kasar. Halus kasar ni apa beza dia? Beza dia roti mengali dengan roti gardenia. Itu beza dia. Roti mengali sebiji baru jatuh RM2. Roti gardenia sebungkus tu RM20. Roti gardenia tu makanan halus. Roti mengali ni kasar. Kita hirih pun dia ketegak. Dia tak mahu nak ikut lagu kita punya. Roti tak tahu di belah letak ni ada tak ada. Belah Penang tu banyak. Roti mengali. Memang roti mengali betul. Bukan roti mengali betul. Roti jenis hak cobek ni. Roti hak jenis tak boleh potong ni. Dia kena cobek cicah gulai makan ni. Jenis tu. Itu dia panggil roti kasar. Roti gardenia ni dia potong halus elok. Dia rasa dia pun lain. Nabi SAW tak rasa lah gardenia ni. Nabi ni dia makan apa? Dia makan makanan hak jenis kasar-kasar. Begitu. Dan memakan dia akan yang kasar. Dan memakai dia akan yang kasar. Memakai dia akan bulu. Dan memakai dia akan cerpu yang bertampar. Nabi kalau pakai kasut, kasut pun tampuk. Ada hadis tuan-tuan. Nabi kasut dia cari, dia jahit sendiri. Nabi SAW begitu. Maka ditanya orang bagi Al-Hasan, apa makanan kasar yang dimakan oleh Nabi SAW? Jawab dia, iaitu syair yang kasar. Tiada ada Nabi SAW menelan akan syair itu, melainkan bertolong dengan telan ayam. Nabi makan syair ni, syair hak kasar ni. Nabi makan, kalau tak tulang ayam tak lepas. Nak abang kata makanan tu bukanlah makanan yang sedap, bukan makanan yang selesa bagi kebanyakan orang makan. Beza gini lah, kita kata anak kita dengan anak orang yang lagi susah daripada kita. Anak kita nesto. Anak orang susah, makanan kasar. Makanan kasar apa? Ikut dan pisang-pisang, dan roti manyak. Roti manyak, dia tunjuk budak umur 3 bulan. 3 bulan umur. Roti manyak tu, dia boleh redam dalam air teh, dia ramai-ramai dalam tu, dia lepas pokok. Anak dia ada kena roti manyak rendam dalam air teh ni. Anak dia ni macam kereta kebal. Ni musim hujan apa semua ni, dia keluar pergi tak ada gaduh satu payung, tak ada gaduh apa, jatuh parit naik sendiri. Lagu tak ada apa, sakit dah, demam dah, apa dah. Belagang mutu-mutu terbalik. Dia tak dia apa. Oh, anak kita ada kena nestor ni. Ya Allah, keluar sikit aja, keluar daripada kereta, nak lintas main masuk pintu rumah tu, kena air hujan 4-5 titik, bersin, piung, demam seminggu. Jangan buat pasal. Ni, hak jenis dia makan kasar ni, dia lasak tu. Kan? Dia bila tengok dekat dengan rumah dia. Oh, anak dia ni dahsyat semua. Ingat baru 4 jam ke rumah. Berutuh motor sekali, berutuh kereta sekali. Bedung kata bunyi. Orang di kedai ni pakai sapu di atas jalan. Dia bangkit balik rumah. Bodoh ni. Rumah 4 tahun. Bangkit balik rumah. Lalu tak ada apa satu. Kau hak langgar ni pula takut. Turut pergi sampai ke rumah. Pergi nak tanya abang. Abang kat mak dia ni. Anak dia. Ditunjuk duduk main pula dah. Anak dia. Mak dia kata anak saya. Saya minta maaf. Saya belengak dia jadi. Tak apa kot mak dia kata. Pasal dia duduk main balik. Tak apa kot mak dia kata. Anak kita ada makan nestor ni tuan-tuan. Balik sekolah tengok calak sikit tepi telinga ni. Telefon berusak katanya. Ada cikgu buat apa kat anak saya tadi. Calak tepi telinga. Ni nak cerita kata makan kasar dengan. Tak boleh pergi kalau tak tunda dengan ayam. Kata Al-Hasannya begitu. Meriwayatkan ini, hadis ini oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim. Masalah memakai pakaian kasar daripada bulu itu melepas diri daripada membesar diri. Itu dia. Nabi kata manusia kalau dia duk latih diri dia pakai ni tak usah bagi nampak hebat sangat, dia sebenarnya melatih diri dia supaya tak jadi orang yang sombong dan besar diri. Dan tersebut dalam hadis ada beberapa perkara yang melepaskan diri daripada takabur itu.
Dengarlah hadisnya. Dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bara'atun minal kibr lubusus sawf wa mujalasatu fuqara'il muslimin wa rukubul himar wa i'tiqalul anzi awil ba'ir. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula kelepasan daripada besar diri itu iaitu Nabi kata di antara cara-cara kok boleh kita buat. Kalau kita buat, kita boleh terlepas daripada sifat besar diri. Iaitu dia kata yang pertama memakai pakaian bulu. Pakai baju tak elok. Boleh lepas daripada besar diri. Pakai baju biasa aja, ala kadar biasa aja. Dan yang kedua, masuk duduk dan sama berbual dengan orang-orang fakir. Melazimkan diri kita dengan orang susah. Jangan tak. Ada orang lah ni, dia tengok orang miskin ni macam orang bawa penyakit kusta. Dia takut. Dia tengok orang miskin tu dia takut. Dia tengok orang miskin mai tu dia nak lari lah. Seolah-olah miskin tu satu penyakit yang boleh berjangkit ke dia. Kalau ditakdirkan dia tak sedar, berdebu kata kawan tu mai duduk sebelah dia. Dia rimah ni, Allah yang mengetahui. Dia nak bangkit cungit. Dia tak boleh duduk, dia lemah. Dia berasa saat lagi standard dia jatuh dengan kerana kawan ni duduk sebelah. Dia berasa macam-macam lah. Kalau kita boleh pergi duduk sekali dengan orang susah, orang miskin ni boleh pergi duduk sebelah dia, kita berjaya runtuhkan besar diri yang ada dalam diri kita. Nabi kata begitu. Yang ketiga, dan menunggang keldai. Dia kata naik keldai. Kalau naik kuda hebat lah. Naik Mercedes hebat lah. Kan? Sekali-sekali mau naik motor Honda Cup, Honda 50. Bagaimana? Mahal balik lah ni. Mahal balik lah ni. Honda 50 tu hak lampu jatuh kecil, mahal balik lah ni. Ada satu orang beli baru ni kata 5,000 dia beli. Kata hang ni cerdik tak mana. Dia kata pergi beli motor Honda 50 harga 5,000. Jadi tak mau dengan tu. Dia ambil hal lain. Contoh benda lain. Hak bila bawa ni berasa lagi. Naik basikal, magat pun tak ada misalnya. Bukan kerana nak ragat, tapi kerana miskin ni sampai magat pun tak ada. Kayu rakak pun tinggal tajam begitu je. Kayu yang tu saja. Allahu Akbar, orang tengok. Dia ni menghina diri semua. Kan? Sama lah dengan zaman dulu naik keldai lah. Zaman dulu kalau naik keldai ni orang miskin lah. Orang kaya dia tak naik keldai. Dia nanti naik kuda. Begitu. Nabi kata dan memelihara kambing ataupun unta. Belah kambing. Sebab Nabi-Nabi boleh kata kebanyakan Nabi. Di antara training yang mesti dilalui oleh para Nabi ialah belah kambing. Kan? Pasal apa? Satu, belah kambing ni orang pandang rendah. Yang kedua, kambing ni contoh tahu perangai. Perangai kambing ni macam manusia. Kan? Oh, hak mana hak tak bagi, hak tu dia nak. Kambing macam manusia. Hak mana hak haram tak boleh, tu dia punya training nak buat ni. Serupa kambing. Kambing kita tanam pokok mampelam, 2 pokok. Hak satu pokok kita sabur pagang, hak satu pokok kita sabur pagang. Dia buat tak pandang ni. Hak tak ada pagang ni, dia buat tak pandang. Dia pergi ragas hak pagang tu juga. Dia tu tak. Pokok sama aja, tapi dia mau hak dalam pagang. Perangai tu, nampak? Nabi SAW dulu belah kambing. Jadi Nabi reti. Oh, dia kata manusia ni macam kambing perangai dia. Kan? Jadi oleh kerana Nabi ada pengalaman belah kambing, Nabi reti macam mana nak kelola manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Baihaqi dan lainnya. Tajuk baru bab ma jaa fil bina kullihi wabal. Yang ni lagi haru tu kan. Itu bab yang datang pada menyatakan membuat rumah semuanya jadi bala. Dia kata. Sudah. Tak tidur masjid kita bala ni kan. Dia kata buat rumah, dia kata rumah ni kadang-kadang jadi bala. Dia kata. Ketahuilah saudaraku, adalah tiap-tiap manusia tak dapat tidak berhajat kepada tempat berlindung diri daripada panas dan matahari. Yang tu dulu dia bang. Nama kata manusia, rumah ni keperluan. Rumah adalah keperluan.
Dan berlindung diri daripada sejuk, basah air hujan dan sebagainya. Maka tempat berlindung ialah rumah. Kita tak boleh nafi benda ni. Rumah satu keperluan. Tak ada rumah memang susah lah. Tak ada kereta boleh fikir lagi. Tak ada motor boleh fikir lagi. Tak ada rumah, tak boleh fikir. Tak ada rumah. Maksudnya rumah sendiri pun tak ada. Rumah sewa pun tak ada. Itu maksud tak ada rumah. Bukan kata maksud tak ada rumah ni tak ada rumah sendiri. Ada rumah tak. Tak ada rumah pun tak ada rumah. Tak ada tempat nak duduk berlindung ni tak ada. Tak boleh fikir. Kok mana pun kena ada satu tempat untuk kita nak tumpang berlindung, untuk kita tumpang berteduh dan sebagainya. Sama ada rumah tu rumah sendiri ataupun rumah sewa, itu soal lain. Soalnya manusia perlu ada satu rumah. Begitu. Maka rumah itu jikalau diambil dan diperbuat akan dia atas kadar yang tak dapat tidak bagi memelihara diri dan juga ahli dan keluarga, maka iaitu tiada tegah dan tiada celah pada syarak. Kalau kita ni ada rumah itu sekadar untuk kita dan keluarga kita duduk tumpang berteduh, itu tidak jadi salah. Tidak jadi salah. Islam tidak larang kita memiliki rumah. Begitu. Tapi kalau sampai peringkat dah dapat dah rumah low cost, pergi bohong kata tak dapat lagi, nak ambil sebiji lagi buat sewa, dah ada 2 pergi bohong pula sikit, ambil 3 buat sewa dan sebagainya, ini melampau. Ada juga macam tu. Bermula yang dicela oleh syarak itu ialah membuat rumah tempat kediaman yang melampau-lampau. Yang ni agama tak bagi. Yang ni berhabis-habis wang dan habis usaha kepadanya. Tuan tahulah buat rumah. Sampai orang pun tengok rumah ke? Apa ke ni, penjara ke? Zoo negara ke apa? Jadi orang sampai dah keliru lagu tu. Sampai tak tahu kata apa benda ada dalam tu. Begitu. Seperti membuat rumah batu besar dan berlapis-lapis. Cukup pula dengan beberapa banyak biliknya. Buat rumah bilik sampai ada 56. Ya. Itu Sultan Brunei punya istana berapa bilik tu lah. Dikira sendiri. Ada orang rumah ni ada macam-macam. Rumah dia duduk satu. Rumah hujung minggu pergi rehat satu. Rumah hak jenis kondominium satu. Kan? Ini semua masuk dalam kategori melampau-lampau. Dan cukup halamannya dengan taman bunga dan jalan batu dan pagar besi dan pagar kayu dan lain-lainnya. Ini macam-macam. Kan? Allah boleh tengoklah. Landscape saja satu kontraktor asing. Pagar dia saja sama dengan 5 biji rumah banglo orang lain. Pagar dia saja sama harga dengan 5 biji rumah banglo orang lain punya. Baru pagar dia. Landscape dia belum cerita lagi. Dan sebagainya. Ini dah sampai peringkat ni melampau-lampau. Tentu tengok apa jadi dengan Syah Iran. Rumah ataupun istana Syah Iran duduk dulu ni. Siapa pun tak tahu untuk tengok kok jauh kerja rumah dia. Sekali bila Syah Iran jatuh, rumah Syah Iran ini kerajaan Iran yang kemudiannya jadikan hospital di Iran. Istana Syah Iran yang begitu punya hebat tu, bila Syah Iran jatuh, istana dia tu kerajaan baru jadikan hospital. Bila jadikan hospital, orang sakit pakat masuk. Bertambah-tambah sakit, orang sakit ni terkejut. Terkejut masuk tengok macam ni rupanya rumah dia. Kita tak pernah tahu rumah dia lagu ni selama ni. Melampau lah. Yang tu yang kata melampau-lampau. Apa tuan-tuan? Apa? Nak buat sampai tarah mana sangat? Kan? Rumah ni beda tak kena hujan, tak kena panas. Beda kita balik kerja penat-penat, masuk kita rasa tenang, cukuplah. Cukuplah. Sampai dinding pun balut dengan emas, sampai kau lah. Nampak Islam dia tak mau lah. Kalau pergi sampai peringkat tu, Islam menganggap itu melampau-lampau. Gitu. Maka yang demikian itu dicela oleh syarak kerana membuang harta pada berluas-luas pada dunia.
Ini bukan-bukan dah. Ini cerita dah bukan-bukan. Dan adapun jikalau ambil rumah dan buat seperti yang tersebut itu kerana menjadikan rumah pemelihara orang-orang sakit, ataupun tempat orang mengaji, ataupun tempat tinggal orang yang menuntut ilmu, dan rumah yang akan jadi diperbuat akan mengambil sewanya, kemudian sewanya pula buat nafkah diri sendiri dan orang yang diberi nafkahnya, dan rumah yang dijadikan wakaf orang musafir, dan rumah yang diambil sewa kerana berbuat sedekah dan tolong fukara dan penuntut-penuntut ilmu dan penolong sebarang maslahat muslimin, maka semuanya itu tidak dicela oleh syarak. Dia kata kalau buat rumah besar, tujuan dia apa? Nak buat mengaji kitab di bawah. Yang ni tak apa. Ataupun dia buat rumah besar. Lepas tu dia duduk sebahagian dia bagi sewa. Duit sewa tu guna untuk infak pada jalan Allah. Yang ni tak apa. Dia kata. Kalau tidak dengan kerana yang dia sebut tadi, buat rumah besar dengan tujuan nak tunjuk kaya, dengan tujuan nak tunjuk sombong, dengan tujuan nak habaq dia ada duit banyak dan sebagainya, maka tanggung dosa di depan Allah. Dia macam tu. Tuan-tuan, banyak orang dia fikir lagu ni, dia fikir duit aku punya suka. Rupanya agama tak fikir lagu tu. Nah, kita kena ikut otak kita. Kita kata kita yang kerja, kita susah payah kerja. Rezeki ni kita cari dengan duit, dengan titik peluh halal. Kita dah dapat duit, kita nak senang sikit, kita nak buat macam mana, kita punya suka lah. Kita bukan curi duit orang, kita bukan sambung duit orang. Kita kerja cara halal. Kita dapat duit, kita nak buat rumah besar mana, kita nak selesa, kita punya suka lah. Takkan yang tu pun salah. Manusia dia akan cakap macam tu. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata salah. Salah. Pasal apa? Pasal itu sudah masuk melampau-lampau. Islam tak larang kita kerja susah payah. Islam tak larang kita dapat duit banyak. Islam tak larang kita nak buat rumah yang selesa pada kita. Tapi Islam letak syarat. Syarat dia apa? Jangan melampau-lampau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka jikalau kerana mahu bersedak-sedak diri sendiri, maka ialah yang dicela oleh syarak kerana ia bala ke atas orang yang demikian itu. Benda ni akan jadi bala pada dia. Sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi, kata dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nafaqah kulluha fi sabilillah illa al-bina fala khaira fi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bermula nafkah ataupun berbelanja harta dan memboros pada tiap-tiap perkara itu terbilang ia di dalam keredaan Tuhan. Nabi kata, kita ada duit, kita belanja duit. Duit yang kita belanja tu masuk dalam keredaan Tuhan. Melainkan mendirikan rumah besar. Melainkan kalau duit itu kita guna untuk buat rumah yang bukan-bukan punya besar. Maka tiada kebajikan padanya jikalau dengan kerana bermegah-megah dan bersedak-sedak dan berluah-luah pada dunia. Itu dia. Harta kita belanjalah kok mana pun tak jadi salah. Dia kata melainkan kalau sekiranya kita belanja pada buat rumah yang melampau-lampau. Contoh kita kerja, kita dapat duit. Duit tu kita belanja untuk isteri kita, anak kita, makan, minum, pakaian daripada sebagainya, tidak salah dari segi agama. Tapi kalau sampai peringkat duit tu kita belanja buat rumah, sampai rumah yang bukan-bukan, buat rumah sampai tak pernah duduk pun. Duk ada sampai 20 bilik. Hak duduk betul-betul ni satu bilik dah. Anak buat ada 3 orang aja. Orang kaya anak bukan ramai. Anak 3 orang aja. Rumah ada 20 bilik. Dia duduk sebilik. Anak duduk 3 bilik. 4 bilik. Duk ada 16 bilik lagi. Tak tahu siapa duduk. Hak 3 bilik anak duduk tu pun duduk sat aja. Anak ni dia duduk sat sementara nak pergi mengaji di lain aja. Dia pergi mengaji di lain. Satu bilik aja dia duduk. Lepas tu sampai bunyi apa atas rumah pun takut nak tengok. Ni ada jadilah ni. Kan?
Bunyi atas rumah duduk lawan takut lagi bini. Kawak naik atas rumah kakak. Tak berani nak naik lah. Pasal apa? Rumah besar sangat. Masa tu baru duduk sebut silap berumah besar. Tak silap lagi. Akhirat itu lagi dia berasa silap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Adapun jikalau kerana hajat, dia kata yakni menggunakan rumah itu segala orang fakir dan sebagainya. Dia buat rumah besar, rumah ni dia bagi budak-budak ma'ad dafiz mai tumpang duduk. Budak-budak Maktab Mahmud mai tumpang sewa. Dia bagi benda-benda. Kalau itu tujuan dia buat besar, maka itu tidak salah. Maka iaitu berkebajikan pula padanya. Dapat pahala pula lagi keluar macam tu. Dan terbilang ia nafkah pada sabilillah apabila niatnya yang demikian itu. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Dan telah berkata Ibrahim An-Nakhai, al-bina kulluhu wabal. Qala Abu Hamzah, qultu ara'aita ma la budda minhu? Qala la ajra wala wizra. Bermula rumah besar daripada rumah batu dan rumah kayu itu semuanya jadi bala orang yang mempunyainya. Kerana akan jadi masuk dalam hisab di negeri akhirat. Sana Tuhan tanya. Tuhan tanya balik. Dan kata Abu Hamzah, yakni anak murid dia, kataku apa fikir Tuhan, jikalau didirikan dan dibuat rumah itu kerana tak boleh tidak daripadanya, maka jawabnya tidak berpahala dan tidak berdosa. Kalau dia tak dapat tidak, dia kena buat rumah besar pasal anak dia ramai. Lepas tu anak pakat keluar rumah semua, rumah tu jadi duk kosong, duk besar kosong saja. Macam mana dengan dia ni? Jawab tu guru dia kata pahala tak dapat, dosa pun tidak. Pasal dia buat tujuan mula memang tujuan agama, tujuan kebaikan. Satu lagi tajuk, dia kata bab ma jaa fil infaq fi wujuhil khair. Itu bab yang datang pada menyatakan membelanjakan harta pada segenap perkara kebajikan. Ketahuilah saudaraku, seorang yang berharta dan tahu dia menggunakan hartanya itu tidaklah jadi bala atas dirinya di akhirat. Orang yang ada harta dan dia reti guna harta dia untuk jalan agama, dia tak perlu susah hati di sana. Maka apabila digunakannya harta itu kepada apa suatu yang kebajikan bagi dirinya atau bagi anak isterinya atau orang yang wajib nafkah atasnya atau ibu bapaknya ataupun kaum keluarganya atau siapa-siapa yang berbuat baik, maka semua harta yang dibelanjakan itu dapat pahala. Belanja untuk anak bina. Tak ada orang duit dia tak mau belanja untuk keluarga dia. Dia sok belanja kawan. Ada orang macam ni. Anak bini dia, cukup payah nak dapat duit dia. Kopek duit ni sorok watak. La ilaha illallah. Buat satu penyakit. Buat sorok watak. Jadi satu benda tu duk fikir hari ni nak sorok tang mana, esok nak sorok tang mana. Hari ni duk wah bantai, esok lu duk watai mari, lusa buh belakang peti air. Bila gagal nak ambil beg duit tu kena karan mati di belakang peti air tu baru ada akal. Dia nak lari daripada isteri dengan anak dia. Tapi dengan kawan-kawan, berapa duit pun tak apa. Ini tak bagus. Ini tak bagus. Keutamaan dia apa dia? Pada keluarga. Lebihan, kalau nak belanja kawan, itu tidak dilarang oleh agama. Begitu. Seperti dibelanjakannya pada makan minum mereka itu. Atau pakaian mereka itu. Atau pada sakit demam mereka itu. Atau pada mengajar mereka itu. Kita belanja benda ni untuk keluarga. Belanja untuk sakit demam mereka, makan pakai mereka dan sebagainya, untuk perbelanjaan sekolah dan sebagainya, atau pada hal kemaslahatan dunia yang jadi penolong akhirat mereka itu. Belanja untuk keduniaan, tetapi dengan kerana tu akhirat dia itu jadi baik. Begitu. Ataupun dibelanjakan tempat ibadatnya dan tempat tinggalnya. Ataupun dia pergi belanja untuk orang-orang yang buat kerja agama. Dia duduk tengok satu tok guru mana kalau punyalah mengajar ni Allahu Akbar. Contoh dia bercerita di Kemboja. Kemboja lah ni. Ada satu ustaz tu balik daripada Al-Azhar Mesir. Balik mengajar di Kemboja. Mengajar nak bagi orang kampung dia reti faham agama. Punya mengajar. Daripada ada duit sampai lah dia tak ada apa berjalan kaki. Daripada ada duit, dia anak orang ada duit. Itu sebab pak dia boleh hantar pergi mengaji master apa semua begitu begini. Balik mai pun ada, kata pak ada sikit lagi beli kereta-kereta buruk. Untuk pergi mengajar pusing kata nak bagi rakyat negeri dia faham agama.
Belanja duit dia, bukan kata boleh duit, belanja duit dia lagi. Akhirnya kereta buruk tu pun jual, main motor buruk pun jual, tinggal baskat buruk, baskat pun tak payah nak pakai, pukul kaki aja duduk mengajar. Sampai macam tu pun ada orang yang susah payah untuk agama. Bukan senang. Nak hidup ke agama di tempat yang tak ada agama. Masyarakat yang dulunya tak reti apa. Lah ni bila buka Quran tu teriak aja. Dia tahu kata ni kitab suci dia, tapi dia tak reti apa, tuan-tuan. Dia buka tengok Quran tu, dia tahu ni Quran ni kitab suci dia. Dia tengok tu dia rasa sedih, tak tahu ke mana. Dia sedih bila dia tak reti apa. Dia tengok tulisan tu dia tak faham satu. Ayat mata aja pula. Ada orang yang sampai macam tu, duduk atas negeri yang tak reti apa tentang agama. Ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan penolong kerjanya dan lainnya daripada berapa banyak jalan khairat, maka semuanya berpahala. Kalau duit dibelanjakan untuk tujuan-tujuan macam ni, memang boleh pahala. Daripada buat projek ni, dia bawa duit, dia pergi Kemboja, dia buat masjid, dia buat sekolah agama, dia buat apa, dia bagi dia perhati ilmu agama je. Nak bagi dia reti semayang, start dengan reti semayang dulu, lepas tu reti apa dia agama suruh buat apa, satu. Nak bagi reti tu aja dulu lah ni. Tuan-tuan, benda ni cakap pun tak nampak pasal kita duduk negeri senang. Kita ni duduk negeri cukup senang. Sehingga kan kita tak nampak bila orang cerita kata susah macam tu, tak masuk akal, tak boleh masuk akal. Kalau kita cerita ada orang kerana Islam bercerai nyawa, kita tak nampak. Dalam internet dia keluar gambar buka-buka lah ni. Cerita pergaduhan di Gujarat, India. Keluar gambar budak Islam umur 3 tahun 4 tahun ni, budak umur 3 tahun 4 tahun. Dia bertangkap dia, bergantung dia di pokok. Gantung di pokok ni bukan gantung bagi mati, gantung bagi tangan kaki duduk kapai-kapai tu, gantung di pokok, bertembak. Bukan tembak kepala bagi mati, tembak tangan bagi pecah, tembak kaki bagi pecah, bagi budak ni sakit. Dia punya bencinya, dia punya meluatnya dekat Islam ni, sampai dia gamak buat lagu tu dekat orang yang beragama Islam. Walaupun budak tu tak reti apa lagi pasal Islam, baru umur 3 tahun, baru umur 4 tahun, dia gamak buat lagu tu kerana benci dia pada Islam. Gantung bagi duduk kapai-kapai tu, tembak. Tembak kena tangan pecah. Budak 3 tahun, 4 tahun menjerit. Ambil petrol, jurut, cucuk bagi menyala. Cucuk bagi menyala budak tu. Separuh rentung, tali tu putus, jatuh berdebuk, kata ambil gambar pula budak tu. Separuh hangus, di tengkuk ni ada lagi tali. Kerana Islam, kita duk baca dalam sejarah. Kita duk baca dalam sejarah Bilal bin Rabah kena kerana Islam. Bilal tak pernah curi 1 dirham duit tuan dia. Bilal tak pernah curi pun. Bilal tak pernah pun pergi duk kacau keluarga tuan dia. Bilal tak pernah pun pergi nak cabul mana-mana ahli keluarga tuan dia. Bilal tak pernah buat benda tak elok kepada tuan dia dan keluarga tuan dia. Cuma Bilal ikut agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semata-mata kerana tu tuan dia tangkap dia, pergi jemuk dia tengah padang pasir, bubuh batu besar atas dada dia, tambat kaki, tambat tangan, heret dia duduk ke atas ketul-ketul batu, terkopak isi daging dia. Semata-mata kerana Bilal nak jadi orang Islam. Tu kita baca cerita dulu. Kita dengar cerita Ammar bin Yasir dengan keluarga dia. Macam mana Ammar panggang. Dia panggang di hati api, menitik minyak daripada badan dia. Yasir, pak dia kejam dalam air sampai mati. Mak dia Sumayyah, dia bakar besi panas, cucuk kemaluan sampai mati. Apa Ammar buat? Apa bapa dia Yasir buat? Apa Sumayyah buat? Dia tak buat apa. Dia cuma nak jadi orang Islam. Kerana nak jadi orang Islam tu, dia kena macam tu. Tak apalah kita duk baca cerita ni 1400 tahun dulu. Tapi masalahnya lah ni, nak jadi balik benar ni. Tak selamat. Berasa jadi orang Islam yang nak berpegang dengan Islam, tak selamat. Rasa tak selamat.
Di Palestin. Tak habis-habis. OIC bersidang lagi hari ini. Dengan duk mesyuarat ni, tak tahu. Sana, duk kenal lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Marah boleh marah. Nak habak kata tak puas hati, boleh habak tak puas hati. Kita kena cari satu benda yang lebih berkesan. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pakat-pakat perbaik agama kita, perbaik amalan kita, perbaik diri kita, kalaulah kita boleh jadi macam mana yang kita baca mukadimah bulan lepas dengan 2 bulan lepas. Kita baca mukadimah cerita tentang sahabat-sahabat Nabi yang mereka ni angkat tangan doa je Tuhan makbul tu kan. Kalau kita boleh jadi macam mereka ni, Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam bagaimana hebatnya kita. Bagaimana hebatnya orang Islam mendapat pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sedap tak doa orang Islam satu dunia lah ditumbui. Benda ni kita kena muhasabah. Doa orang Islam satu dunia lah ni tumbui. Kita nak cari orang-orang Islam hari ini yang duduk pada makam, pada kedudukan doa dia mustajab. Allah dengar tu, Allah tak makbul, Allah akan makbul doa dia. Nak cari seorang orang macam tu lah ni susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dengan kerana tu tak nampak bantuan Allah mai kerana mustajabnya doa satu manusia di sisi Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita kena baca hadis-hadis Nabi. Kita tak usah kira Nabi. Nabi ni telah lah dia kalau minta Tuhan bagi. Tak usah kira Nabi. Sahabat-sahabat Nabi. Uwais misalnya, kita dah baca mukadimah sekali dulu ni. Seorang sahabat Uwais bin Amir. Sampai Sayyidina Umar Al-Khattab bila jumpa Uwais, Sayyidina Umar minta dia tolong doa. Walhal Sayyidina Umar tu dah cukup hebat. Sehebat-hebat Sayyidina Umar tu, Sayyidina Umar menghormati Uwais bin Amir. Pasal apa? Pasal Nabi pernah pesan dekat mereka dulu. Nabi kata, di kalangan kamu, sahabat-sahabat aku ni, akan ada di kalangan kamu. Akan jumpa dengan satu orang yang dia ni berasal dari Yaman. Nama dia Uwais bin Amir. Nabi bagi beberapa tanda nak kenal Uwais bin Amir ni. Dia ni lagu ni daripada suku ni, daripada puak ni. Dia pernah kena penyakit sopak. Masa hampa jumpa dia sopak dia dah baik. Tinggal besar duit dirham saja sopak, tinggal sikit saja dan sebagainya. Siapa di kalangan hampa sempat jumpa orang macam Uwais bin Amir ni, jangan lepas peluang. Nabi kata, minta supaya dia doa kepada Allah, supaya Allah ampunkan dosa hampa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang hebat tu duduk tunggu-tunggu mana satu Uwais bin Amir ni. Tak ada jumpa. Mai zaman Sayyidina Umar, Allah takdirkan Umar jumpa dengan Uwais. Bila Umar dengar kamu Uwais, Umar terus kata dekat dia, doakan kepada Allah supaya Allah redha aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita nak orang macam ni. Kita nak orang macam ni. Perlu ada orang macam ni dalam masyarakat kita lah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang cakap pandai bahasa agama ni banyak. Tapi orang yang mustajab doa di sisi Allah tak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala dia nak anugerah dekat satu orang tu mustajab doa bukan senang. Allah tidak nilai dari banyak benda yang Allah nilai untuk nak dapat anugerah mustajab doa itu. Kalau ada seorang aja dalam masyarakat kita, cukup untuk kita minta kepada Allah supaya Allah bekalkan seorang ni dekat kita orang macam tu, dan dia minta kepada Allah apa-apa hajat kita. Tuan-tuan, kadang-kadang fikir tak boleh dah. Dia sampai satu peringkat macam tu adalah ni, Allah saja boleh tolong orang Islam. Tak ada. Dia dah sampai satu peringkat, Allah saja boleh tolong orang Islam. Kalau hari ini Palestin kena hancur lumat, tuan-tuan bayangkan minggu depan kalau sekiranya Kuwait kena, macam tu jugalah. Tuan-tuan bayangkan tahun depan kalau Malaysia kena, macam tu jugalah. Semacam mana orang Islam di Palestin kena, negara lain pakat tengok, pakat duk habaq simpati, tunjuk perasaan. Macam itulah orang lain kena. Macam tu jugalah respon negara Islam lain dekat kita. Sama aja.
Palestin yang duduk dikeliling. Tuan-tuan tengok, watak berita membuat andaian. Keliling dia tu Jordan ada, Mesir ada, yang depa ni dengan kekuatan tentera yang bukan kecil-kecil. Mesir dengan kekuatan berapa kereta kebaya dia, tentera dia ada berapa ratus ribu. Jordan dengan kekuatan jet pejuang dia, kereta kebaya dia dengan tentera berapa ribu dan sebagainya. Orang dah buat dah statistik ni semua. Nampak keliling Palestin tu, semua negara-negara Islam yang mempunyai kekuatan. Bukan tak ada kekuatan, tapi tak berani nak bertindak. Kalau Palestin yang duduk terdekat dengan mereka pun mereka tak boleh tolong. Tuan-tuan bayangkan kalau kita kena mereka nak main tolong. Mereka tolong buat polpo kat kita. Allah saja tuan-tuan boleh tolong kita. Jadi kita meletakkan keyakinan Allah tolong kita. Allah akan tolong kita insyaAllah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Syarat dia, kita kena tolong Allah. Tolong jaga agama Allah. Kita jaga sungguh-sungguh, Allah jaga kita insyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata bermula rumah besar daripada rumah batu dan kayu itu semuanya jadi bala pada orang yang mempunyainya. Kerana akan jadi masuk di hisab negeri akhirat. Dan kata Abu Hamzah muridnya, apa fikir tuan? Dia kata guru dia kata jikalau didirikan dan dibuat rumah itu kerana tak boleh tidak daripadanya, maka tidak berpahala dan tidak juga berdosa. Dia kata kalau kita buat juga dengan tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh agama, tapi kemudiannya benda tu jadi terbengkalai saja. Kita buat rumah besar kerana anak ramai, kemudiannya rumah tu anak pegang keluar jadi besar saja, kita tak bersalah kerana tu, dan kita juga tidak dapat pahala. Dia kata wallahu a'lam. Jadi kita masuk bab majaa fil infaq fi wujuhil khair. Lepas ini kita masuk menyatakan pada membelanjakan harta pada segenap perkara kebajikan. Wallahu a'lam.